Hari Khamis remind saya, Nvidia. Saya kalau beli yang mahal-mahal macam ni, yang masuk harga lebih daripada 200, saya nak something yang ada bagi dividen. Jangan cuma harga saja. Termasuk front cam. Banyak kau tengok. Selalunya suka cari yang sedang booming. Kalau saya lebih suka yang senyap-senyap. Yes and no. Sunbi. Depending kepada portfolio. Dia tak ada betul dan salah lah. Tak ada betul dan salah. Dan ini soalan yang Sunbi dan juga dan Pian tadi ada kena-mengena kepada anda punya portfolio tau. Yes. Ini ada kena-mengena dengan anda punya portfolio. Objektif anda. Apa objektif anda dalam berdagang ni? Ya, anda tak dapat cuma tengok aku short euro US dollar, aku trade gold saja. Tak. Anda tak dapat tengok trading cuma daripada sudut itu tau. Trading ni is a lifestyle. Anda pun kat sini berapa ramai yang full time? Saya nak tengok. Oi, booster saja kan. Berapa ramai yang full time? Berapa ramai yang part time? Tak kisah anda part time ataupun full time, ini adalah satu perniagaan online. Part time dengan full time kat situ bermaksud kalau anda full time, anda jalankan ini sebagai mata pencaharian utama anda. Itu full time. Kalau anda seorang part time, anda ada kerja lain dan anda akan ambil ini sebagai apabila masa yang anda luangkan tapi tak sebanyak masa yang anda letakkan dalam kerja utama anda. Itu dua beza dia. Okey. Tetapi daripada sudut dagangan itu sendiri, trading is a lifestyle. Faham tak? Dia jadi lifestyle. Kita kat sini pun jumpa disebabkan oleh trading. Betul tak? Kalau tak trade, bila korang nak jumpa aku? Nampak? Circle keliling anda. Apa yang anda buat harian, trading is part of jadual. Faham? Ya? Dan anda kena letakkan satu matlamat yang jelas kenapa anda trade. Dan anda tak dapat pisahkan trading ni daripada belanjawan anda. Tak dapat. Saya ada duit lebih $50 untuk depo bang. Dapat berapa? Saya tak tahu. Saya tak dapat jawab soalan tu kepada anda. Bila nak minum kopi? Bila nak kontak je lah. Memang ada aku ni. Ya? Jadi, trading ni hendaklah dilihat sebagai satu perniagaan. Apabila anda membina satu perniagaan, ia adalah melibatkan satu proses. Dan proses ni bergantung bukan hanya kepada sistem. Ramai kita, saya sendiri buat mistake bahawa trading ni cuma benda ni. Iaitu teknik, apa cara kita nak tengok market dan apa model size posisi. Tetapi, untuk nak tahu mana yang sesuai kepada kita, inilah yang sebelah kiri ni. Ini kena settlekan. Barulah anda tahu apa model ataupun teknik yang sesuai kepada anda dan apa position sizing model. Berapa banyak nak trade satu entry. Sebabnya jarang orang fikir benda ni. Ramai yang dengar 1000, depo 1000, buka 0.1 lot. 0.1 lot tu tak sama kepada makna dia kepada semua orang. $10 tu, kalau Pian jatuh $10, dia tak tengok. Kalau saya emergency brake, kalau bawa kapal terbang, saya brake ke atas tu, $10 jatuh. Tak payah $10 lah, RM10. Tengah jadi pilot ni lah, terbang elok punya, RM10 jatuh. Saya emergency brake atas tu. Fikir sendiri macam mana emergency brake naik kapal terbang. Saya pun tak tahu macam mana. Nanti kita fikir sama-sama. Faham? Ya? Jadi, anda kena settlekan yang sebelah kiri ni dahulu.
Sun Bee jangan fikir sangat. Macam mana nak jadi nak break kapal terbang? Jadi untuk sebab itu dalam dagangan yang paling penting kita tahu. Bukannya teknik. Bukannya market. Anda tak dapat nak kawal market. Pening. Anda tak akan dapat kawal market. Ya? Market tu sentiasa ada. Dari tahun mula-mula Dutch apa entah terbitkan dia punya saham, sampailah futures market dekat Chicago, sampailah Wall Street, market tu sentiasa ada kat situ. Kita tak dapat nak kawal dia. Yang kita dapat kawal cuma kita. Anda tentukan macam mana anda nak approach market. Anda nak berniaga, saya ambil contohlah anda berniaga baju Melayu. Ni baju Melayu kan. Okey, baju Melayu. Nak hari raya kan. Ni baju Melayu. Pandai aku lukis hari ni. Sengit dia punya ni. Ini anggap dia sebagai baju Melayu ikut kurung Kedah. Ada poket. Poket pun sengit. Tak apa. Ni zaman COVID-19 punya fashion. Fashion COVID-19. Sebab ni sini nak letak emas. Letak emas. Okey. Dan anda ada satu produk. Anda nak berniaga. Jadi samalah. Ini anggap dia sebagai forex ke, saham ke, komoditi ke, futures ke, ETF ke, apa juga yang anda dagangkan, tak peduli. Stir ke, option ke, banyak lagi yang anda boleh trade. Jangan fikir aku trade EU je, EJ je, ada banyak benda. Forex sendiri berpuluh-puluh benda yang anda boleh dagangkan. Okay. Sama lah seperti baju tadi. Okay. Now, sebelum anda nak berdagang kat sini, benda yang anda first nak tahu, dalam apa juga perniagaan. Nombor satu, apa dia? Nombor satu, anda power macam mana pun berniaga. Nombor satu yang anda perlu, sebab itu tak semua doktor boleh buka klinik. Faham? Tak semua doktor boleh buka klinik. Tapi semua klinik kena ada doktor. Kalau tak ada doktor, ada klinik apa? Faham? Ya? Now, sebelum kita cerita nak berniaga baju ni, nak cerita benda-benda ni, duit. Apa juga ada nak berniaga ni, duit yang ni first. Jadi berapa modal yang anda nak set aside untuk nak standby kan, nak beli, nak baju, nak jual apa semua ni. Itu benda yang pertama. Okey. Adakah anda akan buat perniagaan ni full time ataupun part time? Sama masa. Semua ni bergantung kepada anda. Jadi daripada sini anda tentukan apa jenis peniaga, pedagang sama. Apa jenis? Masa yang anda akan allocate, masa. Fikir dua benda ni dulu, bukannya bang, macam mana nak trade? Tak. Berapa modal kau ada? Saya nak start kecil dahulu. Okey, jangan start letak kecil dahulu. Buat demo dahulu. Buat demo dahulu. Saya akan bagi. Berapa banyak demo nak buat? Bukalah 100,000 ke 100 juta ke 1,000 ke mana-mana. Sebabnya ini adalah satu perniagaan yang anda boleh demo. Dalam perniagaan lain, mana dapat demo-demo kan? Hilang kan? Tak apalah, saya jual baju kan. Tapi tak ada, tak nak keluarkan duit. Macam mana tu? Boleh dropship kan? Okey, jadi modal dan masa, tentukan. Daripada sini anda tentukan apa objektif anda. Jadi anda punya objektif bergantung kepada nombor satu, duit yang anda allocatekan. Kalau anda letakkan duit yang anda simpan sejak sebelum lahir, kan, berkepuk duit kat situ,
Anda punya objektif, anda tak dapat nak kaya fikir besok. Tak. Anda akan jangka masa daripada objektif anda. Yang pertama adalah jangka masa untuk capai objektif. Target dia. Apa target? Bukan masa. Berapa banyak aku nak buat dalam satu tempoh masa. Letakkan berapa target untung dia. Letakkan. Berapa target keuntungan anda untuk benda ni? Berapa had kerugian? Kalau rugi, bila kita katakan kita rugi? Sama, dalam berniaga sama, dalam trading sama. Anda kena setkan benda ni dahulu. Okey? Kalau kita kata untung tadi, anda kena letakkan timeline. Kalau anda keluarkan 1 juta, kan? Cuba nak untung 10,000, ya? Dan 10,000 tu dalam masa setahun. Tak kena. Tak kena. Tak kena dengan ni. Baik ada simpan fixed deposit, kan? Simpan ASB, lagi bagus. Untung, letak 1 juta. Nak untung 10,000. Tempoh setahun. Tak kena. Ya, fikirkan apa masa, had tempoh masa dia. Kalau rugi, berapa lama masa, dan anda katakan, okey, kalau aku kerugian dalam tempoh 3 bulan rugi banyak ni daripada modal asal. Apa yang anda nak buat? Bila anda kata anda start rugi? Itu dikenali sebagai risk of ruin. Bila anda kata anda dah mula rugi. Apa anda nak buat? Rancangkan. Saya akan distribute dalam grup selepas ini benda-benda ni. Malam ni lah. Saya akan letakkan dalam Discord. Dalam Discord link, anda boleh download yang saya letakkan dalam CTFX punya mentoring. Mana dia pergi? Mouse hilang. Okey. Saya akan letakkan benda-benda ni kepada anda. Dan saya harap tak payah hantar kepada saya. Ini untuk anda semua. Anda sendiri buat. Yang ni. Coursework ni semua. Saya akan hantar kepada anda. Dan anda akan letakkan, dia ada step dia, apa yang anda nak buat daripada sudut kepercayaan, objektif. Saya akan hantar 5 sahaja. 5 exercises yang anda perlu buat. Boleh? Apa benda ni keluar banyak-banyak. Saya punya mouse hilang. Mana pergi? Okey. Ya, betul. Letakkan figure, letakkan nombor. Jangan cuma kalau rugi nanti. Kalau rugi nanti tu berapa? Nanti tu bila? Dia kena jelas tau. Objektif adalah yang utama dalam setiap portfolio. Letakkan apa target. Kalau dia tak capai, apa aku nak buat? Kalau dia capai, apa aku nak buat? Dari situ anda start boleh buat position sizing model. Kita akan lebih mendalam kepada position sizing model lepas ni. Tapi anda kena letakkan objektif. Sebab daripada sini anda tentukan. Jadi sebab itu kepercayaan ni penting. Kalau tak, anda letak nombor-nombor yang tak masuk akal. Faham tak? Saya letak depo 100 bang. Boleh tak dapat 1,000 bulan ni? Kalau awak boleh buat, saya tak payah kat sini. Saya bagi duit kepada anda. Buat. Saya pun tunggu. Buat apa cerita 100? Letaklah. Besar sikit. Tapi itu bahasa yang kita selalu dengar. Kita nak kata impossible. Tak. Tetapi, kena tengok 100 tu apa makna kepada kita. Letakkan yang masuk akal. Sebab itu, bila anda buat objektif ni,
anda kena letakkan, settlekan kepercayaan yang kena kepada bidang ni. Ya. Buat exercise ni, 3 bulan ni buat benda ni dulu. Jangan letak duit dulu. XM tak suka saya sebut benda ni tau. Tak suka. Broker nak anda depo. Itu income daripada broker. Saya kata jangan trade dahulu. Jangan letak duit dahulu. 3 bulan anda buat benda ni sahaja. Ya. 20 ke 30 kepercayaan. Setiap Sabtu tu buat dia. Bulan pertama, buat dia tiap-tiap hujung minggu. 4. Bulan kedua, buat dia 2 minggu sekali. Dan bulan ketiga, anda baca balik semua ni dan tulis balik benda yang masuk akal kepada anda. Anda akan dapati anda punya kepercayaan akan mula berubah. Dan hopefully tak ada buat benda pelik-pelik lepas ni. Kalau anda dapati anda duk mengulang kesilapan kita sebagai trader sama je tau. Kesilapan trader tu sama. Saya bagi tahu betul. Silap dia sama je. Tak disiplin, entah apa-apa aku enter ke atas tadi. Dah tahu aku tahu dia nak ke bawah tapi aku buy dahulu sementara dia ni. Ni benda-benda dia. Ada teknik tak ikut, tahu kena tutup, ni salah ni tapi tak, dia hold. Itu menunjukkan anda ada masalah dekat kepercayaan. Sebabnya anda tak dapat nak disiplin, nak ikut sistem anda sendiri. Saya sendiri dah pernah buat kesilapan-kesilapan tu. Dan ada masanya sampai hari ni pun, saya masih lagi melakukan kesilapan serupa. Tetap ada sebulan 1-2 kali entah apa-apa magic kita buat. Bohong orang kata dia memang tak buat silap. Tak ada. Maksum tak ada. Tak ada. Itu berlaku. Dan itu adalah kesilapan. Dan apa yang kita dapat buat adalah kita terima dia dan kita tengok balik dan cuba untuk tak ulang dia. Kita bukan malaikat. Direct je. Tak ada. Manusia. Ada sifat kita, ada perangai kita dan ada ada perasaan kita. Jadi benda-benda ni jadi bohong kalau orang kata dia memang tak ikut je. Tak. Even saya sendiri, kalau saya duduk satu hari duduk tengok chart kan, ada je benda yang di balik mata nampak tau. Benda yang tak ada pun nampak. Entah apa-apa. Yang macam tu yang entah apa-apa. Kalau dia jadi kan, lepas tu dah start perangai. Alamak, ingat balik. Dan untuk kawal diri saya buat benda ni tiap minggu. Saya buat benda ni tiap minggu. Itu caranya saya kawal diri saya dengan buat benda ni. Itu betapa pentingnya benda ni kepada saya. Betapa pentingnya benda ni kepada saya. Ya, buat dia. Nombor 2, modal. Daripada modal ni, buat belanjawan tahunan anda, letakkan target dan masa anda. Berapa lama masa yang anda nak letakkan kepada trading. Selalu kita dengar orang sebut, tak ada masa, kau scalp je. Tak ada masa, jangan scalp. Betul, Sundi. Tak ada masa, jangan scalp. Berapa kali yang anda scalp pagi Isnin, 3 minggu lepas position tu masih harga hari ni. Sebab dia sideways je kan. Nak tutup dia merah balik. Tak tengok dia biru balik kan. 3 minggu dah scalping dia. Scalping benda apa 3 minggu? Lagi kecil time frame yang anda pergi, lagi tinggi kemahiran dagangan yang anda perlu dan lagi kuat disiplin yang anda kena ada. Faham tak? Jadi boleh tak scalping? Yes. Kalau anda ada masa, by all means buat dia. Saya seorang scalper tau. Saya beritahu betul. Kalau anda faham 3711 tadi, saya seorang scalper. Kalau anda faham pasal Wyckoff, ia amat sesuai M5, M15. Betul?
Set je risk appetite, betul? Tu untuk long term, untuk long term. So what you do is anda sesuaikan diri anda. Siapa diri anda? Daripada sini, anda boleh ikut satu jadual. Jangan duk tengok. Tahu tak kenapa pening Kimi? Sebab anda tak ada benda ni. Faham tak Kimi? Kalau anda nak buat satu yang berdisiplin, ikut satu jadual. Apa yang anda buat, ini jadual saya untuk hari-hari tau. Untuk hari-hari. Ini jadual saya hari-hari. Ini jadual saya hari-hari. Saya update chat, lepas tu yang lambatnya saya nak upload dia dekat tu biasa tengah hari lah, baru update dia. Saya updatekan chat sebelah pagi. Lepas tu letakkan alert, cuma tengok chat bila price pergi tempat yang saya nak. Lain daripada dia tak ada bunyi 2 hari saya tak tengok. Kalau kita tak ada sesi macam ni, saya tak tengok, saya cuma update chat, lepas tu tak ada. Benda tu senang nak sebut, payah nak buat. Ikut jadual, tak payah nak pandai trade. Anda cuma ikut sistem anda, itu je. Senang nak sebut, tapi susah nak buat. Sebabnya sekarang ni MT5, MT4 kat phone dia dah ada dah. Pergi tengok, alamak, ni boleh ni kan. Yang tah alam balik mata keluar. Tu bahaya. Buat ikut jadual. Senang nak sebut, payah nak buat. Kita duk, ramai kita ni tengok chart bukannya cari entry tau. Anda tahu tak kenapa kita tengok chart buat apa? Kita tengah tengok benda yang float positif. Kalau positif tak selalu tengok. Kalau positif ribu-ribu dia akan tengok. Kalau yang lama tak lepak dengan kawan pun dia nak lepak dengan kawan. Sebab apa? Waktu tu MT4, MT5, phone dia atas meja. Dia tengok chart pun biru je. Atas meja. Float 20,000. Gelak pun gelak apa? Gelak orang kaya waktu tu. Itu waktu dia tengah float positif. Dia jarang-jarang tengok chart. Dia tengok pun kalau ada orang. Kalau dia tengah float, kalau lepak dengan kawan, dia tengok chart bawah meja. Kan? Dia tengok chart, dia main jeling, dia main tengok macam ni. Jauh chart dia. Tak ada atas meja. Kalau boleh bawah kerusi chart dia. Phone dia nak tengok chart bawah kerusi. Kalau tak tepi poket. Tengok alamat merah lagi. Trader, itu dia. Lagi merah, lagi banyak kali kan. Trader, dia boleh tengok phone, tak buat apa, dia tengok chart, dia tak buat apa 2 jam. Trader yang dapat buat benda tu. Kita tahu orang tu trader kan. Kalau dia duduk dekat Starbucks ke, dekat Coffee Bean ke, dan dia duduk menghadap dinding, dia duduk chart dia menghadap ke dinding, dia pergi tengok ke depan, dia tengah float. Faham tak? Dia tengok tak berbunyi kan. Geleng-geleng, lepas tu tengok balik. Chart ikut arah dia, turun balik, geleng balik. Itu trader tu. Simple je anda nak tahu. Kan? Kalau dia tutup laptop ataupun tutup laptop dengan kasar, habis dah. Habis dah tu. Dah habis. Saya tak cerita orang lain, saya cerita saya. Saya dah pernah buat benda-benda tu tau. Itu tengah haibat. Faham? Tak payah anda nak buat apa pun. Bila anda buat decision dalam dagangan, buat decision berdasarkan sistem. Jangan berdasarkan emosi. Berapa banyak kali anda tanya diri anda, boleh tutup tak? Boleh tutup ke tak ni? Boleh tutup ke tak ni? Sebab itu dalam satu sistem dagangan, anda ada kaedah jelas. Kena ada yang jelas. Bilanya anda tutup, bilanya anda salah, bila anda nak cut, bila anda nak biarkan.
kena ada yang jelas sebelum anda entry. Bukannya dah entry baru nak fikir kat mana stop loss tadi. Tak. Waktu anda entry, sebab itu belajar gunakan limit order. Belajar gunakan limit order. Plan. Kalau ini limit order, ini adalah buy limit, ini stop loss dan ini TP. Okey, kalau dia buat separuh macam ni, aku nak buat apa? Kalau dia naik separuh daripada kat sini, aku nak buat apa? Apa plan anda? Bukannya letak entry kat mana SL tadi? Kalau dia turun, tu payah. Yes, betul. Betul. Ya. Ini berniaga, sama je. Berniaga. Pastikan anda mempunyai satu sistem dagangan yang mempunyai kelebihan ke atas pasar. Macam mana kita nak tahu sistem tu ada kelebihan? Itulah guna demo tu. Dan untuk kita nak berfikir secara bersistem, sistem trading adalah satu cara hidup di mana kita mereka ataupun membuat satu sistem dan mengekalkan suasana pembelajaran berterusan. Sistem anda kena adapt dan menambah baik bagi mengikut, sebab market yang kita masuk ni adalah adaptif tau. 3711 is an evolving. Bukannya daripada sudut teknikal, bukan. Kalau anda faham daripada sudut 3711, macam mana 3711 adapt, adalah saya sentiasa melihat kepada korelasi. Faham tak? Teknik tak berubah. Bukan kata, oh teknik penambah baik. Tak. Apa yang saya lihat adalah kepada korelasi. Correlation. Kita tengok Bitcoin, kita tengok whatever lah. COVID-19 punya chart, kita tengok ETF, dan kita tengok kepada perkaitan pergerakan dia. Sebab it's one market. When the market adapt, kita pun adapt. Ya, bila market berubah, kita bila market berubah, kita adapt. Bila market berubah, sebabnya kalau anda mengikuti pergerakan, contohnya USD JPY. Anda tengok benda ni. USD JPY sebelum pada tahun berapa? Tahun 2012. Before 2012, korelasi USD JPY dan DXY tak ada. Tak cantik. Sebelum 2012, correlation di antara USD JPY dan dolar index, 2009. Korelasi dia tak cantik. Tetapi selepas 2009, USD JPY lebih merupakan pair US dollar. Pergi tengok dekat chart. Ya. Bila ini berlaku, saya adaptkan. So, bila saya study untuk market dynamic ni, semasa saya buat dia punya sistem, sebelum tu, chart sebelum tahun 2009, US dollar JPY lebih merupakan yen punya pair. Tetapi sejak selepas 2009, USD JPY lebih merupakan dolar punya pair. Maksudnya pergerakan dia lebih dipengaruhi bersama dengan dolar instead of yen pair. Sebab itu anda nampak USD JPY secara besarnya lebih sideways disebabkan oleh pergerakan dolar pair yang lebih sideways. Yen lebih trending.